Tahun lepas cukup haul tapi kita tidak bayar kerana tak cukup nisab. Tahun ni baru ingat ada sejumlah duit, kita lupa kira. Adakah kena bayar 2 kali tahun ini jika cukup syarat? Baik. Dia ada duit simpanan, cukup dah nisab, tak cukup haul. Cukup haul, tak cukup nisab. Jawabnya 2 syarat tadi, dua-dua kena cukup. Kalau tak cukup sesunat je kita bayar zakat. Yang jadi wajib cukup syarat, iaitu nisab, iaitu cukup haul. 2 ni syarat mesti. Nisab ni contohnya kadar yang telah ditentukan. Orang yang ada duitnya contoh RM20,000 sampai setahun, orang ini sudah ada 2 syarat. RM20,000 cukup nisab, setahun cukup haul. Wajib bayar zakat. Tiba-tiba dia cukup dah nisab RM20,000 tapi belum cukup haul. Baru 4 bulan pitih RM20,000. Tidak wajib zakat. Sampai masa wajib zakat, cukup haul, cukup nisab, dia lupa pula nak keluar. Jawabnya keluar sekali saja. Sekarang kira keluar jumlah yang ada sekarang 2.5%, 1/40. Soalan seterusnya. Adakah boleh dalam Islam penggunaan azimat berbentuk lakaran senjata haiwan manusia bagi tujuan-tujuan yang tertentu? Jumhur ulama menolak penggunaan azimat. Sebahagian ulama memperharuskan dengan bersyarat, iaitu dituliskannya benda-benda yang baik seperti Al-Quran dan zikir yang dapat dibaca dengan jelas dan yang tidak ada makna dan maksudnya itu menyalahi pada syarak. Adapun jumhur ulama, semua penggunaan azimat tak boleh. Kita kata atas hak arus ni pengadakan sebahagian ulama saja. Itu pun bersyarat. Gimana tulis gambar perahu, gambar apa tepek di rumah, tak boleh. Tak tahu benda makna. Gambar orang dada urut nung, bau ni urut lah malik sini urut jin, tak tahu benda makna. Haram. Atas hak kata kau kata boleh tadi, benda yang dijadikan azimat, contoh kanak-kanak yang dirasuk syaitan, menangis topik menguat, lalu ditulis ayat kursi contoh pada kertas, lalu diletakkan kertas itu pada leher budak-budak. Sebahagian ulama mengharuskannya. Kita lah ni pelik-pelik buh mata cicing. Mata cicing terus. Bubuh, apa pakai mata cicing ni? Atu tak mari dekat. Syaitan tak mari dekat. Mu syaitan dah. Memang syaitan tak mari dekat, geng dia dah. Betul tak? Jadi dalam bab penggunaan azimat ini ketat syaratnya atas kau yang membolehkan. Bukan sembarangan lokih-lokih begitu. Nah, soalan seterusnya. Sekarang semua benda orang nak viral dalam Facebook, Instagram, WhatsApp dan sebagainya. Adakah menyebabkan kesalahan itu jika riak dan takabur? Mohon pencerahan. Baik. Dalam media internet sekarang, sosial media, semua benda kita nak tulis. Nah, adakah dikira riak, takabur dan sebagainya? Jawabnya, hukumnya kekal sampai akhirat. Dari zaman Nabi, kalau benda tu riak, riaklah. Sampai zaman moden, penggunaan Instagram, kita tulis nak riak, riaklah. Faham? Tapi kalau tidak ada tujuan riak, tidak dikatakan riak. Sebab tu asas pelajaran tu penting. Ini pelik-pelik dah ni. Kalau hak nakal-nakal tu tak apalah, hak kelakar tak apa benda ni, hak ibadat tu. Tulis dalam Facebook dan cakap keting, kita pun tengok dan tahajud. Baru selesai tahajud. Kalau dia niat supaya orang-orang dalam kawan-kawan dalam internet, Facebook dia tu ikut sama-sama bertahajud, ulama mengharuskan. Tapi kalau niat nak membanggakan diri, nak dapat kepujian, itu riak. Rosak habis amal. Jadi berhati-hati. Benda-benda membodorkan diri pun ada juga. Nak make up, ambil gambar live make up. Nak tanya hidung, ambil gambar kok boh. Nak tanya eyeshadow, bubuh kok dalam tu video. Tu bodoh ke cerdik? Faham lagi? Tok lelaki tak ada di rumah, khabar kat orang. Tok lelaki hamba pergi Kuala Lumpur hari ni 2 minggu. Duk seorang lah hamba. Berok propok mari mana tu. Betul tak? Cerdik ke bodoh? Dia nak khabar dia rindu ke lelaki dia, tulis dalam Instagram. Rindunya pada suami. 3 hari tak kelis.
Rindu tok mu. Dah kalau rindu, berapa mu tulis dalam dunia ni orang tengok raka satu alam. Nah, personal WhatsApp lah. Peribadi mesej ke laki mu sudah. Apa tujuan nak khabar ni? Tahu tak? Ha, ni. Kalau kita buat benda yang dapat pahala, dapat pahala. Kita berdakwah, kita kongsikan perkara yang baik, sekalipun kongsikan benda-benda yang remeh-temeh. Contoh, cara menggoreng ikan yang betul. Dia kongsi biar orang dapat tahu. Dapat pahala. Apatah lagi Quran, hadis, hukum hakam. Nak, jadi pilihlah benda yang memberi faedah pada kita. Khabar laki dia sayang dia, khabar bini dia sayang dia. Berat kan? Boh video mu. Gambar video dia sayang bini, dia naik kereta dia pegang gosok tangan bini. Ustaz, tapi dak mana? Dak ngaji. Faham lagi. Nah, tak ngaji tak ada ilmu. Kita ni baru suami. Netizen ni 80% bangang. Faham lagi? Habis benda nak ubuh. Gambar laki dia tidur, dia ambil gambar, buh dalam video. Bini pula tidur, laki balas dendam ambil gambar. Tengah ngeruh. Tengok bini aku. Macam mesin repah tidur. Nah, apa? Pasal basic agama tak kuat. Panduan ada. Jadi terikut-ikut. Orang yang tak ada asas ilmu yang benar, dia pakai akal dia. Dia pakai orang ramai. Orang suka dia. Nah, orang terlawanya Cik Ani make up hari ni. Tengok. Esok make up lagi pula. Make up. Dah hari ni 5 orang puji, 5 like dapat. 5 like. 10 print screen. 15 like, wak si kunyi. Soalan seterusnya. Bolehkah niat iktikaf dalam masjid ketika menunaikan solat? Boleh. Cuma jangan niat dalam takbiratul ihram. Allah, aku semayang fardu Isya 4 rakaat ngadap kiblat dengan niat iktikaf selalulah. Rosok niat takbiratul ihram kita. Faham? Cuma setengah ulama kata makruh berniat di dalam semayang. Faham? Ada ulama mengharuskannya. Dalam rokok dia teringat, atau tengah berdiri imam baca surah, dia teringat aku niat iktikaf dalam masjid ini. Faham? Tak rosok semayang. Tapi yang disuruh sebaiknya keluar pada khilaf, jangan dalam semayang. Soalan seterusnya. Apakah hukum letak gambar bernyawa dalam masjid? Gambar bernyawa, kalau jadi perhiasan tak usah kata bernyawa. Kalau tak bernyawa pun tak boleh. Adapun di rumah lain, benda yang tidak bernyawa, sepakat ulama harus dijadikan perhiasan. Contoh gambar bunga, bukan makhluk nyawa dia panggil. Gambar air terjun, gambar gunung ganang, pulau dan sebagainya, motosikal, tiang go, itu bukan gambar menyawa. Harus. Adapun gambar menyawa, jadikan perhiasan di rumah, sebagian ulama kata makruh, sebagian ulama kata haram. Adapun di masjid, tak nanti gambar menyawa. Apa saja perhiasan, basicnya makruh. Hias-hias masjid ni makruh. Biarlah buat jadi bersih saja. Tu yang nak jadi bersih saja, senang mata memandang. Faham? Tapi bubuh gambar pula lagilah tak comel. Gambar-gambar menyawa bubuh dalam masjid. Jadi macam gereja-gereja orang kafir. Gereja-gereja dia letak gambar buruk, gambar macam-macam dan sebagainya. Gambar kalau gereja, gambar Siti Maryam, gambar apa benda Nabi Isa, dakwaan dia lah. Jadi kita kena berlainan dengan orang kafir ni. Muazzin tersilap azan awal 2 minit. Kena azan semula tak? Kena azan semula. Kerana azan ialah waktu semayang. Apa makna azan? Al-i'lanu bidukhuli waqti solah. Azan artinya pemberitahuan bahawasanya waktu semayang sudah masuk. Tiba-tiba tak masuk lagi, memberitahu dah. Orang pun semayang. Dah mudah azan semula, orang pakar tu. Bila muazzan semula, orang pun semayang semula. Orang kata berlaku kesilapan. Soalan seterusnya.
Adakah solat duha, solat jamak qasar boleh dibuat ketika sudah melalui 2 marhalah atau ketika berjalan hanya 1 marhalah? Namun, destinasi kita lebih 2 marhalah. Bagus. Dia nak musafir daripada Kebun Besar nak pergi KL Lumpur. Adakah mesti kita sampai 2 marhalah? Sini 2 marhalah, 90 km mana? Dengung. Sampai Dengung baru boleh semayang jamak. Tak syarat. Keluar mungkin Kebun Besar dalam perjalanan nak pergi Kuala Lumpur tadi, sudah masuk azan, boleh jamak dah. Sini Kebun Besar, kita hala ke mana lah? Nak pergi ke, nak keluar tak? Contoh, ke tak kenung. Kok Nung? Kok ni tak? Lepas pada Kebun Besar benda, kampung apa? Di Nung? Tualang. Siapa di Sipang Tualang tu, orang bang, boleh dah. Faham tak? Tak syarat siapa dengung. Orang bang, siapa kat bah tu, Allahu Akbar. Dia pun mayang jamuk dah tu. Jangan balik mula rumah tu. Nak pergi KL Lumpur. Jadi bodoh balik mula. Sekiranya telah bercerai, lepas tu bekas suami kena bagi nafkah dalam iddah selama 3 bulan. Masa kahwin nafkah RM 200, tapi ikut kemampuan. Isunya sini adakah bekas suami harus bagi 200 juga? Sekiranya tak cukup 200, contoh 100, 150. Sebab tak ada perjanjian apa-apa pasal tetapkan nafkah RM berapa. Sekiranya nafkah iddah diberikan 150, isteri boleh saman ke suami kat mahkamah. Baik. Ditetapkan bayaran nafkahnya ialah 200 sebulan. Selama dalam iddah lebih kurang 3 bulan. Maka tiba-tiba suami tak cukup duit. Tak sampai 200. Maka tidak ada disebut jumlah 200 dalam mana-mana keputusan di mahkamah. Jawabnya yang dikira ialah jumlah yang pada adat berapa belanja cukup untuk seorang perempuan. Kalau masa bercerai tu 200, tak lebih kurang. Tapi lepas tu semua selepas pada bercerai, semua barang naik, kena 300 baru cukup, maka wajib 300. Faham? Tiba-tiba semua turun barang. Tetap di mahkamah 200. Lepas tu esok habis barang turun belaka. Tukar kerajaan. Contoh. Hak patutnya 200 baru cukup belanja, 80 cukup dah. Maka 80 nafkah. Nafkah bukan kira dengan ringgit berapa. Keperluan yang cukup makan minum untuk perempuan yang jadi janda tadi selama dalam iddah. Faham? Dalam masa sebulan. Jadi kalau tiba-tiba pada golik 200, mu ada 100,5, maka dikira berhutang 50. Wajib bayar ketika kamu mampu. Faham? Tak bayar, berdosa. Hutang tu. Soalan seterusnya. Orang yang dengar azan tapi solat di rumah, adakah sah? Dalam mazhab Hambali satu saja berdosa sembahyang di rumah. Dalam mazhab lain, dia kekurangan fadilat 27 kerana sembahyang seorang diri. Soalan seterusnya. Orang tua lama pakai susuk, bela jing, atu raya. Nak buat gagah kerja, nak napak comel. Nak boleh kontrol suami. Apa hukum perbuatan tersebut? Menggunakan jin, khodam, syaitan dan sebagainya adalah syirik, dosa besar. Kemungkinan mereka mati dalam keadaan kufur kepada Allah. Bak main dengan iblis. Bila main dengan iblis, mula-mula nak tengok. Bila berjaya, percaya. Bila percaya dengan apa yang menjadi musuh Allah, orang itu sudah syirik besar kepada Allah. Nak suruh nampak, nak suruh nega laku, main dengan iblis hingga apa dan sebagainya. Nakulah tapi tidak ada keberkatan, Allah tak terima. Nak suruh nampak comel. Faham lagi? Muka macam jaga timba surga. Nak pakai jin tu nampak comel. Nak suruh nampak comel, Nabi kata bila menghadap cermin tu berdoa kepada Allah. Ya Allah, cantikkan wajahku dan baikkan akhlakku. 1400 tahun Nabi pesan. Betul tak? Akhirnya orang akan nampak manis muka kita. Manis muka ni daripada akhlak yang baik. Sebab tu tok kita tak kena cerah di tok ki. Faham? Tok kita ada muka macam Siti Nurhaliza? Tak ada. Muka macam transformer tu. Tapi dah akhlak mulia, baik, tutur kata, tok ki sayang. Dia ni jabat agama ni tengok. Rabu Selasa kena cerak. Comel-comel. Comel-comel muka. 24 umur puang, 27, 36, 31, 19. Tapi perangai macam beruk.
Tak? Mulut macam geproka. Dok hormat ibu bapa suami, dok cukup piti, maki hamu ke suami. Faham? Jadi akhlak yang sebenarnya. Hitam bini kita tapi dah akhlak mulia, mulutnya manis, nampak putih tu. Tahu tak? Tiba-tiba muka uduh, perangai pula uduh. Balik awak tu. Faham lagi? Tak usah pakar-pakar macam setan-setan. Nak laku kedai, senang buat makanan tu sedap, harga murah pada kedai lain. Kemudian pula, apa benda ni, layanan cepat. Orang sapa tu je mari tanya selalu. Kemudian bersih. Tu ya. Tu dia panggil apa dia panggil petua nak laris, pelaris kedai. Rasanya sedap. Ni orang nasi agang, dia buat nasi agang. Macam nasi goreng kemarin. Dah. Dia kotor pula sudu. Hak nasi-nasi kemarin lekat di sudu. Kita letak jubah tu hitam jubah bang. Kembeh sampai pacu ni. Walah meja dak tukar lagi, gelulung. Berebut nak ramai pelanggan, betul tak? Kamu buat sedap. Bila sedap, ramai orang pergi. Walaupun duduk dalam rok. Dok viral tak apa. Bersih. Orang duduk hitam tengok. Orang bagus apa? Pergi tanya. Nak order benda cik, nak makan benda cik. Itu cara dia. Ni orang duduk ni, suku jang. Dah hari. Kena hitam. Dah tengok. Ada tak kedai gitu? Ni, lambai. Woo! Kena tepi. Bodoh kedai. Banyak tak Terengganu kedai gitu? Ya. Gelas kulat. Orang lain ni viral tengok gelas kedai ni. Tak hari dah. Makan habis tengok ada benda apa kuning lekat di pinggang. Kerah hak lama dah. Tak hidung datang dah. Tahu tak? Uriak nandang kita. Dah konyol-konyol kacang-kacang piung lepo pinggang. Piung lepo pinggang. Nak? Kursi batas belah tu buh lagi kursi. Kursi itu kat dia burung tu duduk berau boleh batu. Dia tengok dah kursi tu batas. Dak batas habis, batas paruh. Dia pakai lagi. Nak awak gua ni. Soalan seterusnya. Bolehkah makan buah hak duduk atas tanah orang tapi tuan dia tak duduk? Jawabnya boleh jika tuan dia memang tak ambil sampai punah. Kalau tuan dia akan datang satu masa tak boleh ambil. Belah rumah kita tuan dia mari mau ke dia mari kutik. Tak boleh ambil. Tapi hak lepas-lepas jambu air jatuh tu buruk gitu je boleh ambil. Itu fatwa ulama. Soalan seterusnya. Najis bayi laki-laki belum genap 2 tahun. Anak susuan yang menyusu 5 kali kenyang dan belum genap 2 tahun. Balik jika tidak ada tanda dikira genap usia 15 tahun. Persoalannya tahun tu dikira Masihi atau Hijrah? Tahun Hijrah. Tahun Hijrah setahun 355 hari. Tahun Masihi setahun 365. Yang kira setahun ni tahun Hijri, tahun Hijrah. Faham lagi? Menyusu kata belum genap 2 tahun itu tahun Hijrah. Bayi itu belum sampai umur 356 hari. Kalau bayi itu hari terakhir 355 hari kali 2 apa? 355 kali 2 710. Hari ke 710 dia menyusu 5 kali jadi anak susu lagi. Hari yang 711 dah. Kerana paling lama tahun Hijrah ialah 355 hari setahun. Dan kadang-kadang 354. Bulan kan ada 29, 30. Okey? Jadi kalau 355 hari setahun, 2 tahun berapa? 710 hari. Hari yang habis dia ialah 711. Tidak dikira dah anak susuan. Kalau 710 hari ke bawah dari tarikh lahir, 5 kali menyusu kenyang jadi anak kopek. Faham lagi? Soalan seterusnya.
Apakah wajib kita mengambil tarekat? Tarekat ini jalan. Jalan ke mana? Jalan menuju Allah. Semua kita sebenarnya berjalan menuju Allah. Nah, anak kita pagi-pagi berjalan menuju sekolah. Tetapi anak yang tidak ada jadual waktu, lelah sikit. Sebab apa? Begnya berat, bawa semua. Anak yang ada jadual waktu, dia beg bukunya bawa 5 utir saja. Jadual hari ni. Tarekat begitulah. Kalau dia nak bimbing kita berzikir kepada Allah dengan mengikut sistematik, tidak tercecer, tidak malas dan sebagainya. Faham lagi? Maka afdal bertarekat. Faham? Tapi dengan tarekat yang muktabar. Jangan buat dalam Facebook pula. Ambil orang tarekat, tak main gini-gini. Faham lagi? Sebab bila dan kita masuk kita banyak orang nak bunuh kita. Apakah hukum wanita ziarah kubur? Haram hukumnya jika dia ada suami dan suami tak izin. Tapi kalau suami izin, silakan. Orang puan boleh ziarah kubur. Orang laki-laki pun boleh ziarah kubur. Cuma ulama melarang perempuan acak ziarah kubur. Faham? Biarlah seminggu sekali. Kalau hari-hari dekat tak apa. Kalau banyak, kalau jauh makruh. Jadi asal hukumnya orang perempuan harus ziarah kubur. Nabi pernah lalu pada satu kubur, seorang wanita muslimat sedang menangis di kubur itu. Nabi tanya, apa yang kau tangiskan? Nabi tak larang ziarah. Faham tak lagi? Kalau larang ziarah, Nabi larang dah. Ada pun larang zawarat itu, mana yang banyak ziarah kubur. Perempuan pun satu hal, laki hidup tak tengok. Mati kerik lagi. Saya setiap hari berdoa, sebut nama lagi. Kenapa doa tidak dimakbulkan? Terima kasih. Baik. Dengar baik, orang kebur besar. Dia berdoa setiap hari. Kenapa Tuhan tak makbul? Ya sebenarnya, terlalu banyak yang Tuhan makbul, sehingga mu tak ingat. Tahu tak? Kita doa tak murah rezeki. Murah. Dah kita boleh makan minum tak ni? Itu Tuhan makbul. Kita nak pergi jalan lagi Kuala Lumpur, pergi Penang lagi, Johor lagi, Kuantan, kita berdoa tak nak musafir? Minta selamat tak? Dah selamat tak? Selamat, mudah ingat. Budak nampak tu sebila nak makbul bini dua. Tu mu nampak. Faham? Hak hari-hari tu dak ular dak patu, kereta dak langgar, dak siling dak jatuh atas kepala, mu dak nampak Tuhan makbul. Dia doa ini ada 3 atau 4. Nak sebut 3 lah mana ni. Yang pertama, apa yang kita doa, hak tu yang Tuhan perkenan. Yang kedua, apa yang kita doa, hari ini tak perkenan lagi. Lain tahun dia perkenan sampai ke hari kiamat. Yang ketiga, apa yang kita minta, lain yang dia beri. 3 ni berlaku sama, siang dan malam. Esok nak bewah, nak nikah anak. Malam ni kita pun semalam ajak di rumah. Doa, minta selamat. Tak? Kita punya kenduri. Kalau lepas-lepas selamat tak? Dah? Apa tak kata Tuhan makbul? Kita nak pergi Mekah, nak pergi umrah, mak kita nak pergi buat haji. Kita doa minta selamat tak? Dah selamat tak? Selamat. Apa tak nampak? Tu Tuhan perkenan. Yang kedua, Tuhan tak perkenan sekarang, lain tahun. Sehingga dia lupa dah. Dia pernah minta benda tu. Bila dia dapat, dia tak ingat. Faham? Dulu masa kita budak-budak minta senang. Kita muda lagi kan, umur baru 20. Tak? Minta murah rezeki apa semua. Lepas tu masa 21, 22, 23 tu susah lagi. Kita tak nampak Tuhan tak makbul. Rupa Tuhan makbul ni umur 35. Dulu pakai orang dakak buruk, ikat dengan kita, tata. Learning without elite. Elite ni mana orang bangsawan ni pakai. Tak? Tapi dah kita dah ingat. Kita pernah minta benda ni masa aku pakai motor buruk itu. Hari ni aku sudah pakai Exia. Hari ni sudah pakai Arus. Hari ni sudah pakai Myvi. Kita lupa Allah sudah beri pada hari ni. Betul tak? Dan yang ketiga, apa yang kita minta, Tuhan beri. Tapi beri benda lain. Banyak berlaku dalam hidup kita. Faham lagi? Kita minta. Boleh kerja tak boleh kerja. Tuhan buat benda lain. Kenapa? Terlepas daripada dipatu ular terjun sela. Ular tu lalu dulu, kita lalu ke diam. Betul tak? Dia belaka kan? Kita minta naik pakat, Tuhan tak beri. Tuhan beri, tidak kena penyakit, lemah jatuh. 3 kali semayang ajak, nak naik pakat, interview, 3 kali gagal. Tak naik juga pakat. Faham? Tapi Tuhan beri kesihatan. Faham? Kalau naik pakat, hari ni ratik malam 3.
Faham tak ke? Bang sakit jatuh darah tinggi, apa benda batu kesok. Macam-macam pasal penyakit. Betul tak? Ha? Soalan seterusnya. Orang muda suka layan WhatsApp, FB dan sebagainya. Islam larang tak benda-benda gini? Tidak larang. Tetapi jangan berlebih-lebih. Nak tengok WhatsApp dulu, nak tengok orang anak dulu. Nak tengok Facebook dulu, tengok bini dulu. Faham? Ha benda yang kait dengan perintah Allah dulu. Hak tu. Duk cek apa benda, bukan salah cek Facebook. Cek surat Yasin tu baca ke tak lagi. Quran baca ke tak lagi. Lepas baca Quran duk saja Facebook. Tu baru tahu. Ni pagi Facebook, tengah hari Facebook, malam Facebook. Dah baca Quran tak? Tak baca. Nah. Geng apa? Tak apa dak gisu kan main geng. Dia pergi surat, tanya orang ngajar kita dengar, tanya orang belajar kita pergi belajar. Ada masa luang terlapan duduk saja kita main geng. Itu baru orang. Ni main geng siapa ada pergi dengar, main geng siapa ada pergi tak tahu ke semayang. Itu beruk. Boleh tak kita gunakan online untuk mencari jodoh? Boleh. Apa saja jalan yang tidak salah silakan. Tulis dalam Facebook, saya nama sekian-sekian. Kerja ikut bank atau plastik beledi kapung-kapung. Duduk kebun besar. Umur 32 tahun. Ingin mencari jodoh. Nah, 25 ke atas. Gemuk pun tak apa. Faham lagi? Asal baik sudah. Nah, siapa sudi, ini nombor telefon saya. Nah, saya akan suruh orang tua saya untuk masuk mursyid meminang. Ikut adat kita orang Melayu. Salah tak? Tak. Seorang laki-laki dia kata, ya Nabi, aku kenang seorang perempuan Ansar, perempuan Madinah. Mungkin tengok tak? Tak tengok lagi. Gi tengok dulu, jangan tengok jauh gitu. Maksudnya gi jumpa kabur ke dia. Faham tak lagi? Tak ada masalah. Tulis dalam Facebook, tulis dalam Instagram, boleh. Benda yang baik dibolehkan. Nah, nak senang gi sendiri. Tak usah online. Nak orang mana? Nak orang perempuan berakhir gi sejik. Tengok itu turun lagi mugi hak mana semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya duduk nyum bangku katung. Saya tengok saudari 3-4 kali dah mari masjid ni. Saya nak ambil sebagai isteri lah kalau belum berpunya. Kalau nasib baik alhamdulillah. Saya pun lama mencari pasangan. Nikah lusa. Betul tak? Murah-murah dah lah. 10,000. Sini berapa sini? SPM. 20. 20 ni SPM. Kau beri anak-anak juga. Ingat ke tak apa 10 sini. Ingat nak kot seko. 20 dah hadiah. Tak cukup sen. Sikit lagi dah. Soalan seterusnya. Ada tak orang nak tanya soalan lisan? Sah ke tidak perkahwinan jika ayah wali ada tapi tak guna ayah? Jawabnya kalau ayah itu boleh digunakan jadi wali, kita pergi lakah dia tak sah. Kerana wali dia tak boleh lakah. Dia tak ada ayah, baru toki. Toki tak boleh, barulah tok nyang. Tok nyang tak ada, baru adik-beradik semak sepok. Tak ada semak sepok, adik-beradik sepok. Tak ada adik-beradik sepok, barulah anak saudara sebelah abang. Tak ada anak saudara sebelah abang, baru boleh pok saudara adik-beradik ayah. Tak ada adik-beradik ayah, barulah boleh sepupu sebelah laki-laki. Faham? Ia lakah-lakah, lakah tak sah. Faham tak? Soalan seterusnya. Ayah tak mau jadi wali, adakah boleh kita lakah? Jawabnya boleh. Bila ayah tak mau jadi wali, maka kita lakah. Lakah jadi toki dia pula. Toki lah ayah kepada ayah. Toki lah. Toki tak mau jadi wali juga. Atau toki dak mayang, kaki nombor ekor. Adik-beradik. Adik-beradik kecil duduk dalam buah belaka. Anak saudara sebelah adik-beradik laki-laki. Anak saudara belah adik-beradik puan tak boleh. Ada soalan lisan? Cik tanya. Gi surat mau? Iyalah. Mulut jahat. Ya, jenis mulut jahat.
Gitulah. Lagi serah boleh pala, mulut jahat boleh bala. Lepas tu akhirat timbang. Nah, kalau belah jahat, belah mulut jahat tu lebih berat, go to hell. Masuk api neraka. Dia gitu. Lagi soalan. Ya. Dalam gobok mana? Dalam rumah gambar air terjun. Apa tu? Gambar ikan dalam air terjun. Tak boleh. Air terjun saja dah. Nabi kata pada seorang lelaki, kalau budak pandai pula nak kerja pasal lain, pandai nak nokeh je, lokehlah yang tidak bernyawa. Ikan nampak-nampak tutup dengan dah lawa, tutup seletik. Lokeh benda lain lukis benda lain, lukis napis teh. Bunga teratai. Tak? Agak senang 15 minit siap. Ada lagi soalan? Dia. Tak ada, nak balik dah. Dia. Baca Quran, bangun tidur boleh baca Quran. Hadap sah tak boleh baca Quran. La yaqra'u syai'an minal Quran junubun wala haidun. Tidak membaca akan satu pun dari ayat Quran orang-orang yang junub. Lagi soalan. Ya. Ya. Amalan dia. Amal baik. Kita buat jadual. Kita jadualkan dia. Macam kita nak study kita buat jadual kan. Kalau boleh kita buat jadual. Malam pukul 11 aku kena baca Quran. Lebih kurang setengah jam. Tak? Buat jadual. Cepat kita akan ikut jadual. Kalau tidak, tak apa. Jalanlah. Kita lazimkan diri mengikut jadual. Dia membantu. Lagi soalan. Ya. Dia setengah ulama kata makruh kita repih jari ketika menunggu solat. Kerana perbuatan itu tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Nak buat ketak-ketak itu buat atas gerai di rumah. Ya. Semayang dalam hati. Tak sah, dia dah boleh rokok kan. Dia sampai masa baca Fatihah, dia baca dalam hati je. Tak baca di mulut. Tak boleh rokok. Duduk situ kan. Baca kuat makruh. Kalau dia bukan imam. Berapa orang dengar? 3 orang belah mana? Se-2, 3 makruh. Se-2 harus. Faham lagi? 1, 2 harus. 1, 2 makruh. 1, 2 makruh. Faham? Kuat ni topik haram. Kalau baca dalam hati tak boleh rokok. Bila boleh balik duduk situ saja. Bapa tak boleh balik. Pasal tak boleh tak salah lagi. Tahu tak? Orang yang baca dalam hati, dia tak boleh rokok. Tiada sah rokok melainkan sah Fatihah. Tiada sah Fatihah melainkan dibaca atas nama qiraah. Qiraah ini kena berlapah keluar di mulut. Kerana Nabi kata la salata liman lam yaqra bi ummil kitab. Tidak pakar semayang orang yang tidak membaca surah Fatihah. Lam yaqra, yaqra'u masuk lam jadi yaqra. Jalan ngesukung. Asalnya qara'a, yaqra'u qira'ah. Mesti qira'ah. Apa qira'ah? Lapah yang keluar pada mulut sehingga dengar di telinga. Jadi orang ni tak berlapah.
Tak boleh rokok. Bila tak boleh rokok, tak boleh balik. Datuknya rokok boleh ada. Siapa yang rokok sebelum sebetul baca Fatihah, maka rokoknya membatalkan sembahyang. Maka orang ini batal belaka sembahyang. Lagi soalan. Nah? Boleh. Ha? Ha. Basyiru minallah. Kita hilang ayah kita lama dah, rindu ke ayah, faham? Mari rumah kita balik jumpa kita. Faham? Tengah ulama kata panjang umur. Basyirah ni maknanya Allah nak menggembirakan kita, kita dapat tengok ayah kita walaupun sudah di alam barzah. Dan dalam mimpi kita tengok kematian, tanda panjang umur. Bukan pendek umur. Kita panjang umur yang mimpi ni. Yang pendek umur ni kita tak mimpi, kita tengok orang mati. Kita panggil dia. Ha, tu pendek umur. Hidup lagi, mak duk panggil. Mak dia mati lama dah. Ha, dah lama tu. Nah. Ha. Tu tak? Ha, lagi dia soalan. Sabit sama dengan rokok. Bahaya. Tengah ulama kata haram. Lagi soalan. Ha. Dia baca apa dia? Baca surah. Lepas tu? Boleh malam. Baca Quran malam boleh, siang tengah hari boleh. Dia tak boleh baca tu tidak kerana Allah. Okey? Baca Quran bukan kerana Allah, nak cari dunia. Tak boleh. Baca kerana Allah, dunia mari. Silakan. Lagi soalan. Budak perang ketuh kita. Tengok kalau besar pada mu patah. Kalau budak tu kecil pada penglihatan laki-laki yang kebanyakan, nah, pada adatnya perempuan itu tidaklah bersemangat dilihat, pada bentuk tubuhnya kerana kecil, belum membatalkan. Walaupun lebih pada 9 tahun. Tapi kalau sudah balik, batal. Walaupun kecil. Besar Doraemon. Tapi dah 15, batal. Budak kecil lah. Kalau Arab 7-8 tahun dia kira besar. Pasal Arab. Kita Melayu. Faham? 10 ke atas lah biasanya besar. Lagi soalan mana? Kalau aku pun orang Mina ketun tapi dia niat untuk berubat. Dia tak ada campur air. Minum ketun niat berubat. Ketun ni dia tidak najis macam arak. Arak ni najis awal dah. Tapi tengok obat yang didakwanya. Obat apa? Kalau dia sakit perut, memang pada tabib boleh mengubat sakit perut jika dia buai ketung, maka hukumnya harus. Tapi ramai hak minum ni bukan nak berubat. Nak terik buka. Nak bawa trailer. Nak galau. Faham lagi? Hukumnya sama dengan arak. Kerana dia mengkhayalkan. Kullu muskir khamrun. Setiap yang mengkhayalkan, bukan hak berubat tadi, sama dengan minum arak. Soalan yang kedua sebelum akhir. Carta organisasi boleh. Boleh. Tapi jangan gantung depan. Kalau nak semayang. Okey? Gantung di tepi. Lagi soalan. Ustaz, berkenaan dengan binatang ternakan yang dibiarkan menyebabkan berbahaya bangun kemalangan, lepas tu makan tanaman orang. Okey. Hukum dia sendiri Islam. Lembu lepas tengah jalan membahayakan orang lalu lintas. Boleh rebah dan langgar dan sebagainya. Hukumnya lembu tu tak berdosa. Tetapi tuannya didakwa di akhirat. Kerana kaedah Islam la darara wala dirara, tidak boleh beri mudarat pada orang lain. Ada pun pada adatnya dia sudah kurung lembu itu terlepas, itu tak ada masalah. Faham? Ada ni kandang ada lembu duduk tengah jalan. Banyak orang patah riak mati dan sebagainya, hilang anak, hilang ayah, langgar lembu tengah tidur. Kalau dia bawa lori okey, kalau dia bawa motosikal, lembu tidur tengah malam, lembu tidur. Duduk atas lain putih. Pukul 1 pagi. Dia pau setiga. Y suku. Langgar. Duduk 3 suku dia. lagi. Cabut kain, cabut hidung, patah dada dan sebagainya. Tak.
Jadi dia memudaratkan orang. Jadi dalam kaedah ini, tuan binatang kena bayar ganti rugi. Tak bayar dikira zimmah, berhutang sampai mati. Contoh, dilanggar oleh kereta, rosaknya RM500 kerana lembunya tidur tengah jalan. Akibat cuainya tuang. Maka wajib tuang lembu bayar RM500. Jika tidak mampu bayar, maka dikira zimmah. Maksudnya atas tanggungjawab tuang lembu. Bila tuang lembu tu 3 tahun daripada tarikh itu baru mampu, wajib bayar semua RM500. Jika tak bayar, haram dibahagikan faraid saka kalau tuang lembu tu mati, melainkan sudah dicabut dulu RM500 itu untuk bayar pada tuang kereta yang lembunya dilanggar 15 tahun dulu. Itu kaedah bagi saka. Tapi kalau tepak tu bukan tepak kereta, tepak lembu yang dilanggar, maka tuang kereta kena bayar. Contoh, kandang lembu. Kereta tu babah, masuk dalam kandang lembu, lembu tengah main Facebook. Bang, langgar. Faham lagi? Maka siapa kena bayar? Tengok tepak. Tepak tu tepak lembu, tuang kereta bayar. Laluan tu laluan kereta, tuang lembu bayar. Indahnya Islam. Betul tak? Masalah ni tak, dia ada kandang, lembu yang berbur dalam. Ambil tuang, bola kandang. Lagi soalan. Ya. Kalau langgar lembu meninggal, kena mahkamah. Kena bayar diat. Kalau bukan kecuaian tuan lembu, tak kena. Kecuaian tuan lembu, kena hukum. Mana dia lepas? Nak bela apa-apa jangan berdorak. Bau dah deh. Pasal kata mati orang, bau. Berok lembu habis orang kampung nak makan kedarah. Tak boleh. Atas musnah boleh jual lembu bahan 5,000 sekor. Atau orang lain makan taikmu. Tak boleh. Atas kesenangan kita, orang lain dapat mudarat. Tak boleh. Itu bukan konsep Islam. Soalan terakhir. Ni ya Kak dah. Lepas mana? Lepas cerai. Lepas bercerai, diputuskan bagi harta sepencarian. Jadi yang pegang harta tak mau bagi. Tak dapat. Faham lagi? Orang mana? Sarawak. Mari buat apa sini? Kerja kata baru. Dah mari sini. Main dengan motor. Mari kebun air. Buat apa dia? Mari nak kuliah ni. Oh bagus, alhamdulillah. Orang Sarawak. Oh, patut tak macam orang sini. Baik, nama apa? Zul. Zul daripada Sarawak. Sarawak kan? Miri. Kucing, tak buat seekor. Baik, Zul daripada Kuching tanya, dalam keputusan mahkamah, tak, isteri dan suami dapat harta sepencarian. Maksudnya, azal jalan tasamuh dibahagi 2. Tiba-tiba harta itu ada pada tangan isteri. Dia tak mau bagi. Maka tak dapat dah. Selagi dia tak bagi. Cuma pada hukum, dia menahan harta orang secara batil. Haram hukumnya. Kalau dia makan, maka masuk la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Harta suami sepatutnya bagi 2, mungkin makan haram. Nampak? Cuma kita sebagai suami, tak salah kita dah dia tak mau bagi sangat, tak payahlah berpanjang-panjangan. Rezeki Allah terlalu luas. Nampak? Jadi halalkanlah perbuatannya. Kalau tidak, nerakalah tempatnya. Dah tak? Tanda kita adalah suami yang baik ialah isteri yang jahat, kita halalkan. Sebab kalau kita tak halal, masuk neraka dia. Duduk dalam api, guli bating sekali. Betul tak? Jadi kita gentleman. Cari yang lain. Dapat tak yang lain? Mudah tak? Ada? Wallahu a'lam, mudah-mudahan kalau tak banyak sedikit dapat manfaat ilmu pada malam ini. Allah manfa'na bima 'allamtana, 'allimna bima yanfa'una, rabbana zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah
wa qina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.